Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh as-safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa tarakana 'ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yadhna illa halik. Salatullahi wa salamuhu ala habibina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bi sunnatihi wa man iktada bi qudwatihi wa man istahada bi jihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawana ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hadam bi kitabillah wa sunnati sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilakhi wa wajhillah maqdatihi wa qurbihi wa thawabihi amin Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, berada kita pada malam yang ke-10 daripada bulan Syawal 1443 Hijriah, 10 hari bulan Mei 2022. Kita baru lepas 9 Syawal dan malam ini masuk malam yang ke-10 Syawal. Jadi siapa yang masih belum menghabiskan puasa 6 ataupun belum memulakan puasa 6, maka saya menggalakkan untuk diri saya dan kita semua untuk kita berpuasa dengan puasa 6 di bulan Syawal. Kenapa kita kena puasa 6? Sebab satu daripada sabdaan Nabi, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama saumuddah. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, lengkap bulan Ramadan, sama ada 29 ataupun 30 bulan Ramadan. Baru ini kita punya Ramadan 29. Jadi walaupun kita menyatakan bahawa kita kurang bersetuju dengan 29 daripada bulan Ramadan, mungkin ada yang berkatakan begitulah, sebab kita lebih percaya kepada kalender dan lebih percaya kepada kiraan. Tetapi sesuatu yang kita perlu bersyukur pada Allah, kerana Allah izinkan setelah puluhan tahun di Malaysia terlihatnya anak bulan. Kerana kebiasaan memang di Malaysia tak nampak anak bulan. Dia akan ikut kiraan hisab, mengikut kiraan, bukan hilal, bukan terlihatnya anak bulan. Tetapi Allah beri lihat. Apabila Allah beri lihat, tak ada khilaf dah, sebab nampak. Berbeza dengan kira. Kalau kira ni ada orang kira A, ada orang kira B. Jadi kiraan itu kadang-kadang berlakunya perselisihan pendapat mengikut kiraan. Mungkin dia punya keputusan sama tapi cara kiranya berbeza. Macam kita buat matematik lah, jalan kerjanya jawapannya sama tapi jalan kerjanya kadang-kadang berbeza-beza. Tapi kalau dah nampak, apa lagi yang beza? Tak ada beza. Jadi sebab dah nampak dua tempat dan nampaknya juga jelas. Nanti ada yang tanya pula, Ustaz, kenapa masa penyimpan Moho Besar Raja-Raja dia umum tu kejap je? Kan diumum bahawa esok raya kan. Lepas tu dia tulis dekat skrin tu kan, Isnin, hari raya jatuh pada hari Isnin, 2 hari bulan Mei 2022 bersamaan 1 Syawal kan, begitu. Pendek je. Kenapa tak dikatakan nampak kat mana, macam mana nampak tuan-tuan? Kalau dia beritahu, contohlah, kerana tadi telah terlihatnya anak bulan di Labuan kan, berapa darjah nampaknya, sekian-sekian dijelaskan. Nanti bimbang netizen kata apa? Labuan je lah raya, kami tak nak raya. Engkau nampak engkau je lah raya. Jadi kerana itu tak payah jelas. Yang kita kena ada keputusan. Apa keputusannya? Esok raya. Itu keputusan. Jadi yang penting satu Malaysia mesti raya esok. Raya dulu. Lepas tu hari Selasa baru dijelaskan. Nampak kat mana, bagaimana cerita dia. Yang penting raya dulu. Jadi kerana itu jangan marah yang mengumumkan. Dia ada cara kaedah dia. Kalau dia beritahu, saya yakin mungkin ada yang akan petikan. Netizen akan kecam. Anak kami tak nak raya. Akhirnya Malaysia ikut netizen. Masalah juga kan. Jadi kerana itu diumumkan. Jadi siapa yang telah berpuasa di bulan Ramadan 29 ke 30, kemudian mengikutinya dengan 6 di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Jadi saya lebih mudah di mana-mana saya buat analogi beginilah.
tuan-tuan bekerja sebulan. Sebulan bekerja, sebulan penuh kerja, majikan pun bagi tuan-tuan gaji sebulan. Nah, kamu dah kerja sebulan, nah aku bagi kamu gaji. 3,000 ke 10,000 ke berapa kamu punya gaji dia berikan. Tapi selepas dia bagi itu, dia bagi offer pula, dia bagi tawaran. Macam inilah. Kalau kau boleh kerja dengan aku lagi 6 hari, maka aku bagi kau gaji setahun. Ni sebulan kau dah kerja dah nak ambil gaji kau. Dah dapat dah, memang gaji dah dapat dah. Tapi dia offer, dia bagi tawaran. Kalau 6 hari kamu berpuasa, kamu kerja dengan aku lagi 6 hari, maka aku akan beri kamu gaji setahun. 12 bulan. Kita nak ke tak nak? Orang bodoh je tuan kalau tak nak. 6 hari tau, bukan 6 bulan. Kalau 6 bulan, gaji setahun pun kita terima. Ini 6 hari. Siapa yang kerja 6 hari dapat gaji setahun, takkanlah dia tak nak. Walaupun mungkin terpaksa mengabaikan raya. Tak apalah, 1 hari raya, 2 hari raya, 3 hari raya, 6 hari raya, 7 hari raya pun dekar setahun. Tak apalah raya lambat seminggu kan. Yang penting dapat duit setahun. Ini Allah bagi tawaran pahalanya setahun. Itu pun tak nak puasa. Allahu Akbar. Jadi bagi saya jangan melepaskan peluang ini. Saya pesan untuk diri saya yang baru 1 hari berpuasa, yang tuan-tuan yang mungkin dah habis, tahniah lah. Jadi sebab apa kita nak semangat? Semangat sama-sama. Biar kita jangan kata, Ustaz lewat lah, Ustaz boleh dah habis. Tak, saya pun satu tuan. Jangan risau. Kita bersama-sama dengan pihak yang lambat. InsyaAllah dah saya akan habiskan saya punya puasa di hujung daripada bulan Syawal. InsyaAllah. Saya punya kaedah Isnin Khamis. Kaedah saya. Sejak dulu. Sebab saya ni tak rajin puasa Isnin Khamis. Jadi saya nak pahala lebih. Jadi saya nak puasa Isnin dapat pahala Isnin, dapat pahala sunat bulan Syawal. Tapi yang dah biasa Isnin Khamis silakanlah. Tapi saya tak biasa, jadi saya nak pahalanya 2. Tapi cabarannya mencabar insya-Allah. Jadi insya-Allah untuk mukadimah kita pada malam hari ini, dan kita lihat kisah yang kita lanjutkan pada bulan yang sudah. 2 bulan yang sudah dah. Sebelum daripada bulan Ramadan, kisah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, yang kita berhenti dahulu bagaimana pemilihan rumah Abu Ayyub setelah mana hijrahnya Rasulullah. Apabila Rasulullah hijrah, maka sebelum rumah Rasulullah dibina, kan, sebelum dibina rumahnya Rasulullah, sebab nak bina rumah ni makan masa, maka ketika itu Rasulullah diberikan tawaran oleh ramai penduduk-penduduk Madinah untuk menginap di rumah mereka. Jadikan rumah mereka sebagai rumah Rasulullah untuk permulaan. Semua offer. Mana ada tak nak offer? Kalaulah yang datang itu Rasulullah. Kalaulah yang datang itu ada yang dipanggil Sayyidul Bashar, penghulu dan ketua segala manusia. Kalaulah yang datang itu yang dipanggil Sayyidul Mursalin, penghulunya segala rasul, maka semua orang offer. Semua orang menawarkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, menginap di rumah kami. Tapi keadilan daripada Rasulullah, Rasulullah minta supaya yang memilihnya adalah untanya. Maka Rasulullah kata, biarkan ia. Maka untanya berjalan, Rasulullah berada di atas sehingga berhenti di satu tanah, dan tanah itu berbetulan berada di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Jadi kita lihat sambungan pada hari ini, insya-Allah saya baca nanti insya-Allah pada bulan-bulan hadapan ataupun 2 minggu akan datang. Sebab dah ada yang memiliki kitab, mungkin ada yang boleh membacalah insya-Allah. Jadi sebab kitab sahih bahasa Arab, jadi kalau tuan-tuan tak dengar dan tak jumpa perkataannya, maka jangan salahkan saya. Sebab saya baca yang bahasa Arab, tapi lebih kurang sama insya-Allah. Jadi kana manzilu Abi Ayyub yata'allafu min tabaqatin fawqaha ulliyah. Sesungguhnya rumah Abu Ayyub ada 2 tingkat, yang di atas dan yang di bawah, dan dikosongkan yang di atasnya dengan segala barang-barangnya dan segala barang-barang daripada ahli keluarganya untuk diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menggunakan akan yang berada di tingkat yang bawah. Famtasala Abu Ayyub li amrihi wa anzala haitsul ahab. Jadi Abu Ayyub membiarkan, Rasulullah lah yang pilih. Maksudnya memang Abu Ayyub nak Rasulullah berada di atas, memuliakan Rasulullah. Tapi kerana Rasulullah nak berada di bawah, maka Rasulullah ketika itu diberikan ketaatan oleh Abu Ayyub untuk berada di bawah. Sebab itu disebut dalam satu kata-kata ulama, dia kata imtithalul amr khairum min sulukil adab. Taat kepada perintah lebih baik berbanding adab yang terpuji. Contoh,
adabnya Rasulullah ada di atas. Itu adab. Sebab Rasulullah itu mesti dimuliakan. Biar Rasulullah di atas, biar kami di bawah. Manusia biasa, orang biasa. Tapi arahan, aku nak bawah ke atas. Maka mentaati perintah lebih baik berbanding adab. Kan contohlah. Kan, mak kita suruh kita duduk. Duduk. Mak takkan saya duduk, mak. Mak lah duduk. Duduk. Jadi adabnya kita kena diri, adab. Tapi perintah. Jadi saya pun pernah baru ni pergi rumah makcik kepada isteri, kan, tua dah sebab saya dah lama tak jumpa. Sejak kahwin tak pernah jumpa. Ini baru dapat alamat. Saya punya raya kita cuba nak cari keluarga yang dah lama tak jumpa. Itu paling baiklah sebenarnya kita buat begitu sebab saya mertua tak ada. Jadi kerana itu kita cari adik-beradik arwah mak dan adik-beradik arwah ayah. Jadi sampai rumah dia suruh kita duduk bawah. Duduk. Cik takkan cik duduk bawah, kita duduk atas. Dia orang tua, kan. Kita duduk bawah. Tapi kita lihat dalam kaedah ni, memang kaedah kita adab itu keutamaan. Kalau boleh kita paksa dia duduk atas. Kalau boleh, tapi kalau dia arah tak apa, mak cik di bawah, awak duduk atas. Jadi kalau ada arahan begitu, maka sebab itu ada pepatah dalam kata-kata ulama, imtisalul amr khairum min sulukil adab. Sesungguhnya kamu taat kepada perintah lebih baik berbanding akhlak yang terpuji, berbanding daripada adab. Tetapi lihat, kalaulah perintah itu menyalahi syarak, tak boleh. Yang tu kena lihat pula, kan. Perintah menyalahi syarak, contohnya, kan, arahan, sujud ke kaki aku. Sujud. Dia arah aku sujud, tapi sujud ke kaki manusia hukumnya haram. Maka tak boleh buat. Jadi itu kita lihat. Jadi kemudian dikatakan setelah mana sampainya pada waktu malam, maka Rasulullah pun membaringkan lambungnya di tempat tidurnya. Maka Abu Ayyub pun naik ke tingkat atas bersama dengan isterinya. Dan kemudian ditutup akan pintu mereka, kan, tutupnya dengan perlahan. Kemudian Abu Ayyub pun berpusing kepada isterinya dan berkata, waihaka maza sona'na, celaka kita. Apa yang kita buat ni? Apa dia? Adakah Rasulullah berada di bawah, kita berada di atas daripada Rasulullah? Kita berjalan di atas Rasulullah. Adakah kita nak menjadi penghalang di antara wahyu dan Rasulullah? Maka kita menjadi celaka, menjadi binasa, dia kata. Jadi takkanlah kalau wahyu turun, kan, daripada atas, Rasulullah berada di bawah, kita di antara wahyu. Maka dia kata inna idzan lahalikun, maka kita kalau begitu menjadi yang celaka ataupun yang binasa. Maka dia pun menjadi bingung bersama dengan isterinya, tak tahu lagi nak buat apa dan tak tenang pada dirinya, sehinggalah dia tak mampu nak buat apa-apa kecuali dia tidur di hujung daripada anjung tingkat atas rumah. Maksudnya Rasulullah kalau berada di bawah, di tengah-tengah bawah tu, dia duduk dekat ujung je, supaya tidak dia duduk di atas Rasulullah. Sedangkan rumahnya kecil, bukan rumah besar. Kalau rumah besar duduk dekat tepi tu okey lagi, kan. Tapi ni rumah kecil, jadi kalau duduk dekat tepi maksudnya sipi-sipi je. Baringnya takut-takut kalau dah dia berada di atas Nabi SAW, dan ia cuba mengelak daripada dia menjejaki di pertengahan daripada tingkat yang atas, kerana tak nak berada di atas daripada Nabi SAW. Dan kemudian apabila tiba waktu pagi, dan ia pun berkata kepada Nabi SAW, wallah ma uqmida lana jaffun fi hadhihi al-lailah la ana wala Ayyub. Dia kata, wahai Rasulullah, demi Allah, malam tadi tak mampu nak tidur, tak lena tidur, tak tahu nak buat apa. Aku sama, isteriku Ayyub pun sama. Maka Rasulullah pun kata, wa mimma dzaka ya Abu Ayyub, apa yang jadi wahai Abu Ayyub? Maka dia pun kata, aku ni terfikir, kalau aku berada di tengah-tengah daripada tingkat atas, sedangkan kamu berada di bawah, kalaulah nanti aku bergerak ataupun tidur, kan kita tak diam, kan, nanti bergerak ke kiri, giring ke kiri, giring ke kanan, maka ketika itu akan jatuh debu tepat pada mukamu. Jadi, dan aku menjadi penghalang di antara wahyu dan di antara kamu. Jadi ini kata-kata Abu Ayyub. Sebab rumahnya rumah kayu. Bila rumah kayu pula, dia punya di atas tu daripada pelepah-pelepah. Maka kalau dia pijak, mesti jatuh gugur, kan. Tapi rumah kita tak. Kadang-kadang kita kongsi pula, dinding aku, dinding kau. Aku punya lantai, kau punya bumbung. Kadang-kadang rumah flat, kan, ataupun rumah apartment. Jadi, tapi tuan-tuan lompat pun tak bunyi. Ke lompat bunyi? Mana bunyi-bunyi? Kalau bunyi tu luar biasa tu, mungkin lapisannya tak tebal. Jadi kalau rumah sekarang, apartmen yang mewah-mewah, tak adalah, tak bunyi. Tapi dia bukan begitu.
Maka Rasulullah pun berkata kepadanya, hawwin alaika ya Abu Ayyub, tenang saja wahai Abu Ayyub, innahu arfaqa bina an nakunu fil sufli likasrati man yarshana minan nas. Kami lebih selesa berada di bawah kerana ramainya yang datang kepada kami daripada tetamu. Maksudnya nanti kalau tetamu datang kan susah nak turun daripada atas ke bawah. Kan tetamu pula nak naik ke atas ke, ataupun akan menyulitkan pergerakan. Tak apa. Rasul hawwin alaika ya Abu Ayyub, tenang-tenang saja. Jadi ini dikata imtisalul am, maksudnya taat perintah. Dia dah beri satu alasan supaya nak turun juga. Tapi Rasul kata tenang-tenang je, maksudnya tak salah lah yang kamu buat. Jangan risau. Kami lebih mudah dan kami lebih selesa berada di bawah. Maka kerana dia taat kepada Abu Ayyub, maka Abu Ayyub pun mentaati akan perintah Nabi SAW. Sampailah pada satu malam, di rumah Abu Ayyub ada satu cerik air yang dituangkan di dalam satu bejana untuk apa? Untuk minum. Biasanya orang-orang dulu ni dia memang dekat rumahnya ada tempayan air ataupun bekas air. Biasanya mereka akan minum daripada bekas tersebut. Kita pun kadang-kadang kalau naik tingkat atas, rumah kita ada 2-3 tingkat pun bawa air ke atas. Kalau ni tak payah bawa air ke atas, bawa kowe je ke atas. Ada biasanya kowe, kayu betul kita. Kan? Jadi kita bawa air simpan. Jadi dia ada air tu, kebetulan malam tu cerik pecah. Dan apabila cerik pecah, ketika itu aku pun bangun, disebutkan aku berbangun bersama dengan Ummu Ayyub, falaisa ladaina illa qadifatun kunna nattakhidhuha lihafa. Kami tidak ada kain yang lain, itu kain buruk tak ada, ataupun apa-apa kain tak ada, kecuali kain yang kami jadikan sebagai selimut. Maksudnya kain yang sama kami guna sebagai selimut, itulah kain yang ada je kat atas. Maka kami pun cuba tekap pada air tersebut dan lap dan menghalangi daripada tidak air itu jatuh ke bawah. Sebab air, kalau air bejana air itu pecah, maksudnya air itu banyak. Kain yang satu tak cukup untuk lap, tapi dia cuba juga. Mungkin nak perah pun tak boleh, nanti jatuh bawah. Jadi cuba tekap, cuba tahan sebab air tak turun. Dan apabila berlakunya perkara tersebut, maka esoknya dia jumpa dengan Nabi SAW. Maka Abu Ayyub pun kata dengan Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi ayahku dan kamu dan ibuku wahai Rasulullah, aku sangat tidak selesa ataupun tidak suka berada di atas kamu, dan kamu sedang berada di bawahku. Sesungguhnya dia menceritakan bagaimana pengalamannya. Kan malam tadi tak boleh tidur lagi. Baru cerita tak boleh tidur, tak tenang Rasul kat bawah. Ni tak boleh tidur lagi, cerik pecah pula. Jak pecah. Apabila pecah, maka air takut tiba-tiba menitih, jatuh temu dengan Nabi, kena pada muka Nabi SAW. Kita sebut dah, atas rumahnya dengan pelepah, ditutup dengan pelepah, alasnya pelepah, mesti air jatuh. Jadi dilap tak nak air tu kena muka Rasulullah. Jadi ini para sahabat. Sahabat ni tuan-tuan, kalau apa yang boleh tidak mengganggu tidurnya Rasulullah, mereka akan buat. Rasulullah dah penat, Rasulullah akan tidur kejap je. Rasulullah tidur ni kejap sebentar sahaja. Maka tidur jangan lama. Siapa yang mengimpikan tidur lama, saya bimbang kita tak dapat tidur lama nanti dalam kubur dan di akhirat. Memang dunia tempat penat-penat Ustaz. Bulan Ramadan 20 rakaat, banyak kerja lagi, baca Al-Quran nak habiskan 1 juzuk, 2 juzuk satu malam, kemudian bangun pula sahur, bangun pula tahajud, bangun pula penat. Ya, memang penat. Kemudian lepas daripada Ramadan nak berhenti penat ke? Oh, tak naklah tahajud lagi. Kalaulah bulan Ramadan boleh 20 rakaat, boleh berapa puluh rakaat di bulan Ramadan malam, kenapa tidak boleh di bulan lain 2 rakaat malam? Sedangkan bulan Ramadan 20, bulan lain 2 je tahajud. Takkan tak boleh? Bangun kejap, pukul 5:30 untuk solat tahajud kejap je. Kenapa? Sebab kita memang nak penat-penat. Rasulullah tidurnya kurang. Dan bila Rasulullah tidurnya kurang, kalau Rasulullah tidur, sahabat tak nak ganggu. Kan? Mereka akan buat apa pun, yang penting jangan mengganggu tidurnya Rasulullah. Kan kisah Abu Bakar As-Siddiq dalam peristiwa hijrah. Bagaimana Rasulullah sedang penat bersembunyi di gusur, sedang bersembunyi di atas ribaan Abu Bakar As-Siddiq, tiba-tiba ada binatang berbisa patuk pada kaki Abu Bakar. Patuk, dia diam je. Kenapa dia diam? Kita kalau kena patuk diam ke? Kita enggak, sebab Rasulullah ada kat atas ribaan. Dia tak nak ganggu. Dia tengok Rasulullah muka penat. Ya Allah, tidak ada muka yang paling seronok melihat tidurnya berbanding mukanya Rasulullah. Indahnya muka Rasulullah. Lihat tidur, ya Allah, comelnya, handsome-nya, cantiknya. Kalau tuan-tuan suka tengok baby tidur, kita ni paling suka tengok baby tidur.
Sebab apa? Sebab kita tak suka tengok dia bangun. Sebab tu kita tak suka tengok dia tidur. Kalau dia bangun, meraung, menangis, kita tak suka. Jadi baby tidur comelnya, Allah. Dia kan tengok muka kita tidur, orang rumah pun menyampah, tidur je orang tua ni. Tapi baby kalau tidur, suka-suka. Rasulullah tidur lagi comel banding baby. Kita jangan tak boleh banding. Kalau tuan-tuan suka tengok baby kita tidur, begitulah, bahkan lebih daripada itu kita lihat Rasulullah tidur. Maka Abu Bakar tak nak ganggu. Rasulullah tidur tak nak ganggu. Sampai tiba-tiba air mata menitis. Ini pun Abu Bakar tak nak, tapi tidak boleh dikawal. Kalau boleh dikawal, dikawal. Tapi tak boleh kawal sebab sakit sangat, kena bisa. Tak boleh tahan. Maka Abu Bakar menitis air mata sampai kena pada pipi Rasul dan Rasul terjaga. Malak, apa dia wahai Abu Bakar? Kenapa ni? Tiba-tiba nampak peluh, keluar air mata. Kata wahai Rasul, dia tunjuk tempat kena sengat. Maka Rasul kata, ya, kenapa tak kejut aku? Kan dia akan sebut, aku tidak mahu mengganggu akan rehatmu wahai Rasulullah. Ya Allahu Akbar. Ini sahabat, kita bukan tak ganggu rehat Rasulullah, kita ganggu semua kehidupan Rasulullah dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi sahabat ni apa pun, ni air tumpah. Ni air tumpah, apa salah kejut Rasulullah? Rasulullah air tumpah. Jarak sikit boleh tak? Pergi tepi sikit ke atau tidur tempat lain. Tapi tak, mereka tak nak. Jadi kerana permintaan Abu Ayyub, dia kata wahai Rasulullah, tak boleh lah. Tak boleh tenang. Semalam tak boleh tidur, bimbang kamu kat bawah. Ni sekarang tak boleh tidur pula kerana air tumpah. Maka apabila dia menceritakan, Rasulullah pun memperkenankan Rasulullah naik ke atas dan aku dan Ummu Ayyub pun turun ke bawah. Jadi akhirnya lega lah. Dah dekat bawah lega. Apa-apa berlaku kat bawah, atas tak ada efek. Tak ada kesan. Tapi kalau apa berlaku di atas, bawah ada kesan. Jadi dia duduk bawah, dia selesa. Dia boleh buat apa kerja yang dia buat. Maka Rasulullah berada di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dikatakan selama kurang lebih 7 bulan. Lama kan, bukan kejap. Bukan 7 hari kan. 7 bulan berada. Sampailah sempurnanya binaan masjidnya di satu tanah yang lapang, yang mana untanya berada ataupun untanya landing, mendarat, duduk di situ, dan di situlah dia binakan akan beberapa bilik-bilik untuk ditempatkan Rasulullah dan isteri-isterinya. Dan ketika itu maka Rasulullah pun menjadi jirannya Abu Ayyub Al-Ansari. Kita sebut tadi bahawa unta yang Rasulullah naiki ketika pada peristiwa hijrah sampai masuk di kota Madinah. Rasulullah masuk dulu ke Quba 3 hari, masuk ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, unta itu dia nak pilih mana tempat menginap, dan dia duduk di satu tanah lapang. Dan tanah lapang itu adalah tanah lapang rumah, kawasan lapang rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Rasulullah pilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari untuk menginap, dan tempat untanya duduk itu Rasulullah jadikan sebagai masjid yang sekarang dibagi sebagai Masjidun Nabawi. Ini sejarah. Dia banyak sejarah, dan Masjid Nabawi pun ada beberapa tempat-tempat tapak-tapak sejarah yang tuan-tuan mungkin tak tahu tiang berapa, tapi siapa yang biasa masuk dia akan tahu. Tiang berapa ada. Ni tempat lain, ni tempat begini, ni tempat ni. Yang sebab dulu masjid yang kecil. Cuma sekarang ni dia makin besar, dan Rasulullah muliakan akan Abu Ayyub sehingga Rasulullah menjadikan Masjid Nabawi sebagai jiran kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Maka ahabba Abu Ayyub menyukai dan mencintai Rasulullah dengan sepenuh jiwa dan raganya, mencintai Rasulullah dengan sepenuh yang ada pada dirinya. Dan sesungguhnya wa ja'ala yanzuru ila baiti Abu Ayyub ka'annahu baituhu, dan Rasulullah pun mencintai Abu Ayyub juga. Dan apabila Rasulullah pandang rumah Abu Ayyub, maka Rasulullah akan memandang sebagaimana rumahnya. Ini kemuliaan. Tidak ada benda yang lebih mulia berbanding Rasulullah menjadikan rumahnya menjadi rumah Rasulullah. Jadi Rasulullah memuliakan Abu Ayyub. Jiran Masjidun Nabawi adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sebab itu ulama' mencadangkan, dia kata al-jar qabla ad-dar. Sebelum daripada nak pilihnya rumah, pilih jiran. Al-jar qabla ad-dar. Sebelum pilih rumah, pilih jiran. Kalau zaman dahulu para salafun soleh, kalau nak pilih rumah, dia sanggup bayar harga rumah untuk dapat jiran yang baik. Contoh rumah 1 juta. Sebab nak dapat jiran yang baik, kena tambah 1 juta. Dia sanggup bayar. Yang penting jirannya baik. Apatah lagi rumahnya sebelah masjid. Kalau rumah sebelah masjid, tanahnya lebih naik. Dipanggil tanahnya lebih harganya lebih mahal. Tapi sekarang terbalik pula. Dekat masjid tanah lebih murah pula. Ni apa ni rezeki ni?
Ni surau. Tak nak dekat surau. Nak jauh sikit. Kadang-kadang orang sekarang, nanti kena pergi surau. Boleh pula dia kata, nanti kena pergi surau. Kan ya Allah. Ini kadang-kadang tak tahu apa masalah dia. Jadi para ulama dulu dia memang pilih jiran dulu. Sebab kita kan tahu kalau kita pilih jiran yang tak baik, apa kesan pada kehidupan kita. Jadi Rasulullah muliakan Abu Ayyub, jadikan Masjid Nabawi sebagai jiran kepada rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan dikatakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, haraja Abu Bakrin radhiyallahu anhu bil hajirah ila masjid fara'ahu Umar radhiyallahu anhu faqal. Jadi satu ketika diceritakan oleh Abdullah Ibnu Abbas, sepupu kepada Rasulullah. Dia kata satu ketika Abu Bakar keluar pada waktu tengah hari yang panas, bersangatan untuk pergi ke Masjid Nabawi lah. Apabila dalam perjalanan terlihat Umar Al-Khattab berada di situ ataupun dalam perjalanan, maka dia kata dengan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa sebab kamu keluar pada waktu ini? Maka Abu Bakar pun jawab, tidak, aku keluar kecuali aku mendapati bahawa diriku lapar sangat. Lapar tengah hari ni, lapar. Saya pun tengah lapar juga. Lapar betul. Tadi belum sampai sini beli makan untuk isteri kat rumah, beli. Saya order dia punya, saya order saya punya. Yang dia punya dapat, saya punya tak ada, tukang masak pula. Saya kata, kenapa tak beritahu? Untuk saya order awak. Dah lambat ni, lambat 6.30 baru balik rumah. Mandi lagi, betul lewat. Jadi tengah lapar. Ni cerita tengah lapar ni. Tengah lapar cerita lapar pula. Jadi awalnya tengah lapar. Jadi Sayyidina Umar pun kata, aku pun sama wahai Abu Bakar. Engkau lapar, aku dah ni keluar pun lapar. Jadi sedang mereka berbincang ataupun berjalan tu, tiba-tiba Rasulullah keluar dan menemui mereka. Maka Rasulullah tanya pula dengan mereka, apa sebab kamu dua keluar tengah hari? Sebab biasanya waktu tengah hari ni Arab ni tidur. Yang waktu Qailulah ni, waktu panas, musim panas dan berdebu. Biasanya padang pasir dia berdebu dengan ribut pasir. Biasanya waktu Qailulah, waktu tengah hari panas, memang mereka tidur. Tapi mereka bertiga ni keluar. Rasulullah keluar, mereka pun keluar. Rasulullah tanya, kamu ni keluar kenapa? Dia kata, tidaklah kami keluar demi Allah wahai Rasulullah, kecuali kami dapati di perut kami ni lapar sangat wahai Rasulullah. Min syiddatil ju', terlalu lapar. Maka Rasulullah pun kata, kalau gitu aku pun sama. Sama-sama lapar. Tiga sahabat ni lapar semua. Kan? Jadi kalau tuan-tuan lapar sama dengan saya, beritahu. Saya lapar ni. Jadi kalau tuan-tuan lapar sama, beritahu. Jadi kemudian mereka pun beredar sampai ke depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi pada ketika itu Abu Ayyub sedang menyediakan makan. Sebagaimana biasa untuk Rasulullah, tiap-tiap hari dia akan sediakan makan kepada Rasulullah. Maka fa idza abta'anhu wa lam ya'ti ilaihi fi hinihi at'amahu li ahlihi. Dan pada waktu itu dia belum lagi sampai. Biasanya waktu itu dia sediakan Rasulullah punya makan, tapi waktu itu dia belum sampai lagi. Maka bila sampai sahaja di depan pintu, Abu Bakar, Rasulullah dan Umar radhiyallahu taala anhum ini datang, maka sampai di depan rumah Abu Ayyub pun keluar. Maka dia kata, selamat datang kepada Rasulullah dan siapa yang bersama dengan Rasulullah. Maka dia tanya, Rasulullah tanya kepada Ummu Ayyub, aina Abu Ayyub? Abu Ayyub kat mana? Maka apabila dipanggil sahaja, terdengar suara daripada Rasulullah, Abu Ayyub yang sedang berada di kebunnya, kebun nakhil, kebun kurma dia. Maka terdengar sahaja, langsung datang. Kenal suara Rasulullah. Allahu Akbar. Suara itu dikenali, itu suaranya Rasulullah. Dengar, datang. Tuan-tuan dengar suara saya, lari. Beza kan? Pak kita, ustaz kan Rasulullah. Tak apalah, tak apa nak kata apa. Dia dengar suara Umar lah dalam kuliah tu. Tak kira datang lah. Dia kena panggil. Jadi ada orang begitu. Rasulullah dengar, sahabat datang. Berlari. Maka Abu Ayyub pun kata, marhaban bi Rasulillah wa miman ma'ah. Selamat datang kepada Rasulullah dan siapa yang bersama dengannya. Dan kemudian dia pun berkata, wahai Nabiullah, bukan kebiasaan kamu datang pada waktu ini. Maka Rasulullah pun kata, ya, memang biasa tak datang pada waktu ini. Maka Abu Ayyub pun pergi ke tempat kebunnya. Maka dipotongkan beberapa tandan daripada kurma, daripada rotab, daripada busur. Tamar, rotab dan busur. Apa beza? Tamar penuh masak, rotab separuh masak, busur suku masak. Ataupun mungkin kelak-kelak lagi. Dia kuning, merah, kuning separuh masak, merah belum masak,
Hitam yang kita makan tamang tu yang dah masak. Kita biasa makan tamang je. Tapi Arab dia makan semua. Yang kuning makan, yang merah pun makan. Sedap tuan. Kelak-kelak tu hilang apa gula dalam darah. Yang tuan-tuan yang apa diabetes tinggi gula, makan ni. Makan balah. Dia panggil balah lah, tapi dalam bahasa Arab dia panggil rutab ataupun dipanggil busur. Rutab tu separuh masak, busur yang semua dia ada pelbagai, dia bagi. Tuan-tuan kalau ustaz datang rumah nak bagi kurma, dia ambil yang lembek-lembek tak sedap. Tak. Tapi yang mahal-mahal, minjol ke, ajwa ke, disimpan untuk diri dia. Tapi sahabat tak, hidang semua. Rasul nak pilih apa? Pilih. Maka Rasul berkata, ma aratu an taqta'a hadha ala janaita lana min tamrihi. Jadi aku tak minta kamu potong kepada kami begini. Jadi kamu hidangkan tamang kepada kami. Maka dia kata, wahai Rasulullah, aku nak kamu makan dulu. Ni makan ni, dia panggil apa muqaddimah, pencuci mulut ni. Sebab Rasulullah terus terang, bukan ni nak makan ni. Lapar kan nak makan ni kan. Betul, tiba-tiba ustaz datang bagi buah, bukan ni. Bukan nak kuih raya, bukan nak kuih raya, nak ketupat, nak ngendang. Jadi Rasulullah kata, "Tak wahai Rasulullah, sabar. Letak dulu, aku nak pergi sembelih." Kan lain. Makan ni dulu sementara aku nak akan pergi sembelih wahai Rasulullah. Jadi jangan bimbang. Kemudian dia pun sembelih. Dan kemudian Rasul pesan sebelum sembelih tu, in zahab zabahta fala tasbahanna dzatal laban. Kalau kamu nak sembelih, jangan sembelih yang sedang menyusu. Yang menyusukan anak. Jadi sembelih yang tak menyusukan anak, yang dah putus susu daripada anaknya. Maka Abu Ayyub pun ambil, disembelih akan kambing. Dan kemudian dia berkata kepada isterinya, adunkan kepada kami roti dan bakarkan roti tersebut. Maksudnya bakar roti. Dan kemudian kamu mengetahui tentang roti. Isterinya bakar roti pula. Isterinya adun roti, kemudian bakar roti. Kemudian diambil sedikit dan kemudian dimasak dan disediakan lagi. Kemudian ada juga sebahagian daripada binatang sembelihan yang dimasak. Ada binatang sembelihan yang dibakar. Jadi ada yang masak mungkin sup, yang ni masak pula dengan kambing bakar. Jadi apabila dah makan begitu, maka dah ada masak, dihidangkan di hadapan Nabi dan kedua sahabatnya. Rasulullah pun ambil sedikit daripada qit'ah dan kemudian Rasulullah letakkan. Dan kemudian Rasulullah pun kata, wahai Abu Ayyub, badir hadhil qit'ah ila Fatimah fa innaha lam tusib mithla hadha mundu ayyam. Yang ni sikit ni bagi Fatimah. Jadi dia asing sikit bagi Fatimah. Apa tu dia panggil, orang tua kata, kalau saya biasa kalau pergi mana-mana ceramah, dia bagi boncrot tu. Dia bagi tu, dia kata apa? Ustaz ni kunci pintu. Jadi ustaz balik kunci pintunya ni. Jadi kalau balik bawa kosong, ya ke ustaz pergi ceramah ke tak pergi ceramah? Ni saya ni buat live ni. Ni baginya report pada isteri. Maksudnya buat kuliah malam ni. Bukan saja-saja dalam buat. Ya ke pergi kuliah ni dalam ni live. Jadi dia ada nampaklah tu. Kan nampak. Jadi kalau dia tonton tu sonok kan, nampak suami aku sedang kuliah. Tapi cakap ni kena jaga-jaga sikit, bahaya, takut terlepas apa benda yang cakap. Jadi Rasulullah dapat tu, Rasul bagi kat Fatimah. Tapi bukan isi Rasulullah ada. Fatimah tak dah lama tak makan. Dah berhari-hari tak makan seperti ini. Jadi ini bagi kat Fatimah. Kata dengan Abu Ayyub, "Ya Rasulullah, ingat keluarga. Tengah makan ingat keluarga. Kita tengah makan mana ingat keluarga?" Lantak kau lah. Aku makan sedap ni, lantak kau. Jadi tapi Rasulullah tak, ni asing sikit. Jadi ini akhlak lah. Sebab tu kalau ada ustaz ke apa, kalau tu boleh asing sikit, ustaz nak ada buku untuk rumah ke apa, tanya offer. Kalau ustaz kata tak adalah. Tapi kalau ya. Saya dah beli lah, tuan-tuan jangan risau. Ustaz ni nak buku tak. Jadi kalau offer lagi baik. Sebab itu akhlak daripada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan kemudian Rasulullah pun makan dan kenyang, dan kemudian Rasulullah pun sebutkan khubzun wa lahmun wa tamrun wa busrun wa rutabun. Ada roti, ada daging, ada tamar, ada busur, ada rutab. Maka Rasulullah pun menangis. Rasulullah nangis. Lepas Rasulullah nangis, Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, wallazi nafsi biyadih, demi diriku yang berada dalam genggamannya, inna hadha huwan na'imul ladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah. Inilah nikmat yang nanti akan dipersoalkan pada hari kiamat. Fa idza asabtum mithla hadha, kalau kamu mendapat akan nikmat ini, fadarabtum bi aidikum fihi, dan kemudian kamu letakkan tanganmu padanya dan berkatalah bismillah.
Bismillah. Kalau kamu nak makan dan pun dapat nikmat depan mata, apa yang kamu akan sebut? Bismillah. Tuan-tuan, yang betulnya bismillah. Tambahannya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu bukan hadis. Jadi kita sebut, bukan menafikan. Kadang-kadang ada pihak ni bukan hadis, dia ngamuk kat kita pula. Ni kami amal lama dah. Ulama kami kata begini dah. Bukan kita nafikan amalan tu. Tapi ya betulnya kena buat. Jangan Allahumma barik lana bismillah tak baca. Yang pentingnya bismillah. Tuan-tuan, kalau lapar sangat bismillah je. Dan Rasulullah ajar pun bismillah, tak ayat ar-Rahman ar-Rahim. Lapar kan? Baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala iska aftarna bi rahmatika ya arhamar. Zahaba az-zama'u wa btala'at al-uruqu wa sabata al-ajr insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Lapar dah. Tuan-tuan nak baca doa tu boleh sebelum azan. Azan makan kan? Bismillah. Ada orang kita tengah baca doa, bismillah. Kita ngamuk. Belum. Kati dia lapar. Kan? Memang akhlaknya bismillah. Dan begitu juga doa buka puasa. Yang betul dia zahabaz zama'u wabtala'atil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ini yang betul. Yang Allah malaka sumna bukan hadis. Allah malaka sum tu. Kita ni yang tu je baca. Bukan saya kata tak boleh baca, tapi jangan tak baca yang hadis. Kita ni kadang-kadang bila kita nafikan, ustaz ni petikai ulama ni, ustaz ni. Ustaz ni, dia mulalah kata. Lebih tu kita kata, ustaz ni mesti golongan sekian. Itu susah. Jadi kita berhenti sekejap untuk azan. Ini tak azan kan kita dituduh lain pula. Jadi wallahu alam, insya-Allah kita sambung dalam kelaparan selepas azan Isyak, insya-Allah. Silakan tuan. Allahu akbar Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata. Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana was-salatul qa'imah آتِ سيدنا محمد وسيلة الفضيلة وأصل مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ودين بالله حبا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Jadi sebelum kita lanjutkan kita punya kuliah, saya pernah pesan juga, Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah menyatakan ad-du'a bainal azanaini la yurad. Doa di antara azan dan iqamah tidak ditolak. Jadi di antara azan tadi dengan iqamah, waktu yang doa Allah tak tolak. Jadi kita banyakkan doa. Dan sampai doa kita pun kuliah dan tuan-tuan doa, dan ulama kita pesan doa yang paling baik doa Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah ampunkan aku dan kedua ibu bapa aku. Itu kalau boleh lepas azan, doa azannya kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Allah ampunkan aku dan ampunkan ibu ayahku. Doa pendek je. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Jadi ini doa, mudah-mudahan Allah terima. Allah ampunkan kita dan kedua ibu ayah kita. Doa di antara dua azan tidak tertolak. Jadi kita lanjutkan kisahnya. Tadi kita sebutkan Rasulullah bila makan sahaja dengan makanan yang enak tadi, adanya daging, adanya roti, adanya tamar, adanya busur, adanya rotok. Jadi Rasulullah pun kata tidak Allah datangkan dengan nikmat ini kecuali akan ditanya nanti pada hari kiamat. Kalau kamu dapat nikmat ni, apa yang kamu kena buat? Kamu baca bismillah. Maksudnya sebelum makan tu bismillah. Lepas makan kalau kamu kenyang, alhamdulillahilladzi huwa ashba'ana wa an'ama 'alaina fa afdal. Alhamdulillahilladzi huwa ashba'ana. Segala puji bagi Allah, Dia yang mengenyangkan kami. Wa an'ama 'alaina, dan memberi nikmat ke atas kami. Fa afdal, dan memberikan fadilat pada kami. Jadi ini doa. Kita kadang-kadang baca doa yang tadi, Allahumma barik Allah, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Isinya bagus. Cuma yang Rasulullah aja alhamdulillahilladzi huwa ashba'ana wa an'ama 'alaina fa afdal. Itu doa hadis. Jadi kita ikut hadis ataupun tukar-tukar kan. Pelbagai Islam ni agama yang penuh variasi. Bukan satu je, statik satu je, tak, macam-macam. Kita ada pelbagai dalam amalan. Kemudian Rasul pun bangun, Rasul pun pesan dengan Abu Ayyub, i'tina qada, datang esok. Jadi Abu Ayyub tak dengar. Kan sebab dia sedang sibuk kan. Rasulullah datang tu dia sibuk kemas, lepas Rasulullah makan dia pun sibuk lagi kemas layan Rasulullah dan mengemas rumah. Dia tak dengar. Maka dia tak dengar, Umar pun pesan. Umar kata Rasulullah pesan datang esok. Jadi kalau begitu sam'an wa ta'atan li Rasulillah. Aku dengar dan aku taat wahai Rasulullah. Sebab apa? Rasulullah kebiasaannya tidak akan membiarkan sesuatu kebaikan kecuali dibalasi kebaikan tersebut. Kamu dah bagi makan kan? Datang rumah aku esok. Yang ni tuan-tuan jangan tuntut dengan ustaz pula. Ustaz dah bagi makan kan? Bila kami nak makan rumah ustaz pula? Tu tuan-tuan jangan tanya. Ustaz pandai pula gila. Tapi nak tanya pun tak apa. Tapi Rasulullah dia yang offer. Di antara apa yang Rasulullah berikan kebaikan, apabila orang paling tidaklah kalau tak bagi apa-apa, apa Rasulullah ajar? Rasulullah ajar jazakallah khairan jaza. Itu ajaran. Ini hadis. Bukan kata salah ucap terima kasih, sila ucap terima kasih, tapi terima kasih lepas tu. Pertama jazakallah khairan jaza. Mudah-mudahan Allah ganjari kamu dengan sebaik-baik ganjaran. Ini doa tau. Terima kasih ucapannya, bukan doa. Tapi jazakallah khairan jaza, doa. Mudah-mudahan Allah ganjari kamu dengan sebaik-baik ganjaran. Kalau orang tu bujang, Rasulullah tambah. Wa zawwishkallahu bikra. Mudah-mudahan Allah kawinkan kamu dengan anak dara. Ini hadis. Jadi Rasulullah kalau ajak jazakallahu khairan jaza wa zawwishkallahu bikra. Mudah-mudahan Allah kawinkan kamu dengan perempuan anak dara. Kenapa doa kita rasa macam tak perlu doa? Habis ustaz kalau orang tu dah kahwin boleh doa? Doanya tak salah. Kalau makbul tak makbul tak apa. Jadi doa je. Tapi kalau rasa-rasa undang bala dan bencana tak payah doa. Tapi kenapa?
Kadang-kadang kita kaji, Rasulullah boleh sebut begitu. Kenapa Rasulullah doa? Wa zawwijkallah, mudah-mudahan Allah kahwinkan kamu. Bukan senang. Kenapa? Wa zawwijkallahu bikra. Allah kahwinkan kamu dengan anak dara. Rasulullah ni cakap hadis daripada Allah. Cakap bukan semata-mata cakap, tapi itu wahyu daripada Allah. Sampai. Kenapa? Berapa ramai sekarang anak-anak perempuan yang dikahwini bukan lagi dara. Ini kan betul kan? Kita tak boleh yakin anak perempuan yang dikahwini sekarang masih dara. Saya bukan tuduh, bukan buat tuduhan, tapi susah juga sekarang ni. Sebab tu doalah pada Allah, ya Allah kahwinkan anak-anak kami, kan, zuriat keturunan kami dengan perempuan-perempuan yang masih dara, dengan lelaki-lelaki yang soleh. Itu doa. Bagi kita tak tahu jodoh ni di tangan Allah. Tapi kalau Rasul doa, mudah-mudahan Allah kahwinkan kamu anak dara, maksudnya ni doa yang padahal zaman Rasulullah ramai ya sahabat kahwinkan janda. Tapi kenapa doa itu ada? Sebab ajar kita supaya nanti kita sampaikan kepada budak-budak muda, doakan dengan begitu mereka dapat isteri yang belum diusik, yang belum disentuh oleh mana-mana lelaki. Jadi ini doa. Jadi kemudian Rasulullah Abu Ayyub mendatang jumpa Rasulullah pada keesokan sebab Rasulullah tadi dah pesan, maka Rasulullah pun berikan dia dengan walidah, dengan seorang budak, iaitu hamba. Hamba untuk khidmat kepada kamu. Tengok ganjarannya. Sebab dia tengok Abu Ayyub dengan Ummu Ayyub tak ada orang gaji. Ana ni kamu ambil hamba ni, tetapi pesan Rasulullah, istausi biha khaira. Aku wasiatkan kamu untuk berlaku padanya dengan baik. Fa inna lam nara minha illa khairan ma damat indana. Dan aku tak lihat apa-apa yang buruk ataupun yang tak baik kecuali baik sahaja pada budak ini ketika mana berada dengan kami. Maksudnya kamu jadi baik juga dengan budak ni. Jadi kalau kita nak bagi apa-apa ataupun nak berikan pekerja kita kepada company lain, ataupun nak berikan kita punya orang gaji kepada orang lain, kena pesan, kan, supaya dia buat baik dengan budak ni. Jadi Rasulullah pesan, buat baik kamu dengan hamba ini. Maka Abu Ayyub pun datang bersama dengan budak ni, dengan hamba ni. Kemudian isterinya pun nampak budak perempuan ni, hamba ni. Maka isterinya tanya, ini untuk siapa? Jadi dia kata, untuk kita lah. Rasulullah yang menganugerahkan atau menghadiahkan kepada kita. Maka isterinya pun kata, a'zim minhi min manih. Inilah sebesar-besar anugerah, sebesar-besar hadiah yang diberikan. Wa akrim biha min minha. Dan muliakan ia dengan pemberian ini. Maka berkata Abu Ayyub, dia kata, faqad awsana biha khairan. Rasulullah telah beri pesan kepada kita untuk buat baik dengan dia. Maka isterinya pun kata lagi, fa kaifa nasna'u biha hatta nunaffiza wasiyata Rasulillah. Bagaimana kita nak memperlakukan wasiat Rasulullah? Rasulullah pesan supaya buat baik dengan dia. Jadi bagaimana kita nak perkenankan Rasulullah punya wasiat itu untuk kita lakukan? Maka suaminya pun kata, Abu Ayyub kata, wallah, demi Allah, aku tak dapati wasiat Rasulullah itu untuk berlaku baik padanya berbanding daripada kita merdekakan dia. Sebab hamba ni, dia tak ada anugerah yang paling hebat dan paling besar pada diri dia berbanding dia ubah status daripada status hamba kepada status merdeka. Sebolehnya berjual, kalau jual dapat duit, tapi kalau merdekakan lebih baik dia tak jadi lagi hamba. Maka isterinya pun kata, kamu telah diberi petunjuk atas hidayah, atas kebenaran, aku menyokong kamu, kita merdekakan dia. Ini isteri yang solehah lah. Kan, mana ada isteri ada orang gaji, bang, ada orang gaji ni, takkanlah kita nak lepaskan gitu. Kan, orang gaji saja, khidmat. Dan orang gaji tu bukan dibeli pun, orang gaji tu Rasulullah yang beri, maksudnya free. Dia boleh khidmat. Berapa ramai sahabat-sahabat yang Rasulullah tengok susah nak urus rumah tangga, Rasulullah kata, nah ambil hamba ni, jadikan kamu punya khidmat kepada kamu, supaya boleh urus kamu punya rumah tangga. Yang ini Rasulullah pesan begitu, Abu Ayyub merdekakan dia, isterinya perkenankan. Ini orang perempuan yang sama baik, kan. Biasanya orang perempuan ni dia ada emosi yang lain, kan. Dia nak lain. Suami kata gini, dia kata gini. Suami kata gini, nak kata gini. Nak pilih baju raya pun gaduh kadang-kadang. Nak balik kampung mana pun gaduh. Kadang-kadang nak pilih kereta apa pun gaduh. Asyik gaduh je kerja. Beza-beza. Tapi ini muafiq. Kalau kita dapat isteri yang muafiq, yang bersama-sama kita, muafiqah, hargai. Bukan senang nak dapat kebersamaan dalam rumah tangga. Walaupun orang kata perbezaan itu satu perkara yang indah, tapi kalau dapat persamaan itu jauh lebih indah.
Iaitu kita cerita tentang Abu Ayyub Al-Ansari, kebaikannya bersama dengan Rasulullah, kebaikannya di rumahnya, bagaimana dia melayani tetamu. Walaupun Rasulullah telah pindah rumah, Rasulullah datang tetap dilayan Rasulullah dengan baik. Dan sahabat, sebab tu kita sebut Rasulullah ni tuan-tuan tak pernah kenyang kat rumah. Tapi kalau datang rumah sahabat pasti kenyang. Sahabat akan perkenankan apa Rasulullah nak, tetapi Rasulullah tidak menzalimi untuk hadir ke rumah yang tidak memiliki apa-apa. Tak. Rumah tu Rasulullah tahu dia ada kambing, dia ada ni, Rasulullah akan pergi. Dan dia akan melayani Rasulullah. Biasanya seorang-seorang, ini 3 orang pun Abu Ayyub layan juga sebab dia bersama dengan Nabi SAW. Ini adab. Dan tuan-tuan, kalau cerita tentang adab ataupun adab melayani tetamu, bangsa Arab memang tak boleh nak lawan. Bangsa Arab dia punya layanan, tuan-tuan datang rumah jangan bawa apa-apa. Bawa apa-apa kena buang, kena marah. Kau ingat aku miskin? Kita bawa lah pergi rumah kita punya bapa angkat dan bawa ayam. Dia ambil ayam, dia cerampak luar. Kau ingat aku miskin? Tak. Ini budaya orang Malaysia ni. Biasa kau tak bawa. Kalau tak bawa, jeling. Tak bawa apa? Jeling kan? Kosong ni? Ya astagfirullahaladzim. Orang kita. Itu budaya kita. Nak kata salah tak salah, saya tak ada komen lah. Tapi Arab, tuan-tuan bawa kena marah. Dia sebab dia nak layan. Dia nak masak paling sedap. Kalau beritahu, lagi baik. Dia akan sediakan. Ini bangsa Arab. Memang sampai sekarang Arab ni dengan bertetamu memang luar biasa. Ini apa yang diikuti daripada Nabi dan para sahabat. Jadi insya-Allah kita akan lanjutkan kita punya pengajian pada 2 minggu akan datang untuk lanjutan kesudahan dan riwayat hidup daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Bagaimana lelaki yang tua tapi masih berperang, dan bagaimana Allah gugurkan ia dalam medan peperangan. Insya-Allah kita akan bicarakan pada 2 minggu akan datang. Minta maaf kerana bertanya untuk memulakan kuliah lebih awal. Jadi kuliah supaya tuan-tuan tak jauh hanyut dengan syaitan. Kan nanti kalau jauh hanyut dengan syaitan payah juga. Jadi kita duduk kuliah walaupun tak ramai tak apa. Kita teruskan kuliah, tuan-tuan tak pergi mana-mana meraban dan lain-lain. Kita teruskan kuliah. Jadi alhamdulillah, terima kasih kerana setia dengan kuliah. Insya-Allah kita akan terus istiqamah dalam majlis ilmu dan istiqamah kita sampai ke taman-taman ilmu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Raudhah. Jadi mudah-mudahan kita diberikan akan keampunan, Allah berikan akan penerimaan daripada ibadah kita sepanjang bulan Ramadan. Allah tak cop kita punya dahi diterima puasa, tak cop dia punya dahi diterima akan ibadah qiyamnya, tarawihnya, solatnya, Al-Qurannya, sedekahnya. Allah tak cop. Tapi ulama semua bersepakat bahawa tanda Allah terima dia punya ibadah, dia istiqamah selepas Ramadan. Jadi itu tanda dia. Jadi kita nak tahu kita ni dia terima atau tidak, nilai diri kita istiqamah ke tidak kita selepas daripada Ramadan. Kalau istiqamah, mudah-mudahan Allah terima. Tapi kalau tak istiqamah, itu tanda Allah tolak. Jadi mudah-mudahan kita istiqamah sampai bila Ustaz? Sampai hujung nyawa. Bukan sampai akhir tahun, bukan sampai akhir Ramadan. Tak. Sampai hujung nyawa insya-Allah istiqamah, dan mudah-mudahan Allah perkenankan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una qawlan fattabi'una ahsana. Allahumma تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا قراءتنا، اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صلى الله وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.